Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Zamri, nombor pendaftaran 04 DPM 20F2031. Bersama dengan dua orang ahli kuliah saya iaitu Nur Asma Aisyah dan Nur Anis Eliana akan menerangkan tentang soalan yang diberikan, iaitu menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi seluruh umat Islam. Huraikan kepentingan dan adab-adabnya yang diamalkan ilmuwan terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan kepentingan menuntut ilmu. Kepentingan menuntut ilmu yang pertama ialah membalas jasa ibu bapa yang telah membesarkan kita. Membalas jasa ibu bapa selepas berjaya adalah tanggungjawab sebagai seorang anak, dan sikap ini sangat dituntut dalam Islam. Anak-anak yang berilmu dapat membalas jasa ibu bapa dengan cara menjaga mereka ketika tua, memberikan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Perkara ini sangat dipandang mulia oleh masyarakat ini kerana tidak ramai anak zaman kini yang masih bersifat begitu selepas berjaya. Selain itu, yang kedua iaitu disanjung tinggi oleh masyarakat. Ini kerana orang yang berilmu akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat sangat menghargai orang yang berilmu kerana mereka mampu menabur bakti dan berkhidmat untuk negara. Contohnya, doktor mampu memberi rawatan kepada pesakit, pendakwah mampu memberi kesedaran kepada masyarakat, dan guru boleh menyampaikan ilmu kepada pelajar. Dan yang terakhir sekali iaitu mudah memperoleh pekerjaan yang menjadi idaman setiap manusia. Dunia hari ini membuktikan bahawa orang yang berilmu dapat memegang pelbagai jawatan dalam negara. Mereka bukan sahaja bekerja di bawah bumbung, malah dalam cuaca yang sejuk. Secara tidak langsung, orang yang berilmu juga dapat menguasai pelbagai bidang, penerbangan, perkapalan, angkasa lepas, industri minyak dan sebagainya. Seterusnya, adab-adab menuntut ilmu saya akan serahkan kepada Nur Asma Aisyah dan Nur Anis Eliana. Nama saya Nur Asma Aisyah binti Ismail. Nombor pendaftaran 04 DPM 20F2011 dari kelas DPM 2C. Adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas kerana Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Orang yang menuntut ilmu bukan kerana mengharap pada wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu syar'i yang sepatutnya dilakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun tidak dia melakukan melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaklah setiap penuntut ilmu sentiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu rasa memerlukannya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, kerana berapa banyak kaum muslimin yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat atau dipanggil falsafah, ilmu kalam, ilmu hukum sekular dan selainnya. Yang ketiga, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan memperolehi ilmu selagi mana kedua sifat tersebut masih terdapat di dalam dirinya. Imam Mujahid rahimahullah berkata, dua orang yang tidak belajar ilmu, seorang pemalu dan seorang yang takbur. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Allah Ta'ala berfirman, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan sebaik-baiknya. Pada segi hukum agama, mereka itu
itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu, tidak boleh bercakap-cakap perkara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak berkaitan dengan ilmu yang disampaikan, tidak boleh berbual-bual. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan ia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Tips memahami pelajaran yang disampaikan: mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguh untuk mencatat faedah-faedah pelajaran. Tidak banyak bertanya ketika pelajaran yang disampaikan. Tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Mengulangi pelajaran setelah pengajian selesai dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.